Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 bertitah. Tahun ini merupakan tonggak sejarah hubungan dengan Republik Rakyat China bagi menandakan ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN-China dan juga ulang tahun ke-30 jalinan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan demikian dalam titah khas menerusi video rakaman semasa majlis pembukaan 18 Ka-Expo di Nanning, Republik Rakyat China. Semasa majlis pembukaan 18 Ka-Expo di Nanning, pemimpin-pemimpin dari negara-negara anggota ASEAN dan Republik Islam Pakistan juga menyampaikan ucapan menerusi video rakaman. Dalam titah baginda menggariskan meskipun pandemik COVID-19 masih berterusan dan memberikan kesan kepada aktiviti perekonomian di seluruh dunia, ASEAN dan China mencatatkan peningkatan jumlah perdagangan barangan dagangan pada tahun 2020 mempertahankan kedudukan China sebagai rakan dagang nombor 1 ASEAN. Penekanan pertalian, ekonomi dan perniagaan yang kukuh, titah baginda mempamerkan hubungan lama antara ASEAN dan China. In this light, the theme of this year's Expo, Advancing Quality Belt and Road Initiative, BRI, Cooperation, Promoting Sustainable Development, is appropriate and timely. The BRI is a significant initiative that will enhance regional connectivity to bring us closer together. It also presents opportunities for us to enhance cooperation in many areas, including through sub-regional forums such as BIM IAGA, which will further contribute to the growth of our economies. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah 18 tahun semenjak ianya diperkenalkan. Ka-Expo terus menjadi platform penting untuk mempromosi perdagangan, pelaburan pelancongan dan mengukuhkan hubungan ekonomi antara ASEAN dan China. Sebelum mengakhiri titah, baginda berkeyakinan acara-acara seperti ini dapat terus menjadikan China sebuah destinasi yang menarik bagi pengeksportan produk-produk ASEAN dan membantu meningkatkan hubungan perdagangan dan mengekalkan posisi China sebagai rakan dagang nombor 1 ASEAN. Ka-Expo yang ke-18 tahun ini diadakan dari 10 hingga 13 September 2021. Tema Expo pada tahun ini ialah Advancing Quality Belt and Road Initiative BRI, Cooperation Promoting Sustainable Development. Ka-Expo telah mewujudkan platform pertukaran yang cekap dan pragmatik bagi China dan negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam beberapa bidang tertentu yang berdasarkan kepada keutamaan pembangunan yang strategik menerusi persidangan dan forum peringkat yang tinggi. Sepanjang 17 tahun yang lalu, lebih daripada 200 forum dan persidangan peringkat tinggi telah diadakan secara sampingan membincangkan pelbagai bidang penting dalam strategi pembangunan China dan negara-negara ASEAN. Kementerian Kesihatan dengan duka citanya hari ini memaklumkan mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media diadakan petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 79 tahun yang merupakan kes 2864. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru yang teruk setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes.
Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salihin. Sementara itu, 63 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 3,894 kes. Terdapat 24 tambahan kes-kes baru pada 10 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 39 kes masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 105 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 35 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua kes telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,418 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,454 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 9 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 8 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation, manakala 1 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Pada 9 September 2021, Alhamdulillah, 1 kes lagi telah selamat melahirkan seorang anak damit lelaki melalui pembedahan yang mana kedua-dua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,461 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 269,041 ujian. Semasa sidang media itu juga, Menteri Kesihatan menjelaskan setakat ini jumlah pemberian vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam adalah sebanyak 371,204 dos. Ini bermakna 52% penduduk negara Brunei Darussalam telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19, di mana 29.8% dari penduduk negara ini telah menerima suntikan vaksin COVID-19 yang lengkap. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 36,470 orang warga emas ataupun 80.7% telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, dengan 19,603 orang warga emas ataupun 43.4% telah menerima suntikan vaksin COVID-19 yang lengkap. Manakala setakat ini jumlah suntikan vaksin di kalangan ibu-ibu mengandung adalah sebanyak 2,478 orang, iaitu 70% ibu mengandung telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sementara itu, seramai 1,873 ibu-ibu yang menyusukan anak damit telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Ibu-ibu mengandung mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk dijangkiti COVID-19 dan mendapat komplikasi akibat COVID-19 berbanding dengan wanita yang tidak mengandung. Oleh itu, ibu-ibu mengandung adalah sangat digalakkan untuk hadir ke klinik kesihatan ibu untuk membuat perjanjian suntikan vaksinasi ataupun boleh terus hadir ke pusat-pusat suntikan di semua daerah bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Pesakit COVID-19 yang sembuh selepas menerima rawatan di unit rawatan intensif akan mendapat kesan
daripada COVID-19 dalam tempoh beberapa minggu atau bulan. Menteri Kesihatan menjelaskan pesakit COVID-19 yang mengalami kerosakan paru-paru mungkin akan mengalami batuk, susah bernafas, kelemahan otot atau masalah buah pinggang. Bagaimanapun, ianya tertakluk kepada pemulihan paru-paru pesakit dan kesan sampingan tersebut mungkin akan mengambil masa yang lama untuk pulih. Bagi pesakit yang mengalami masalah buah pinggang, perlunya dialisis dilakukan dan ada sebahagiannya akan berterusan seumur hidup. Sektor logistik memainkan peranan penting dalam integrasi ASEAN bagi rantaian nilai serantau dan global. Ia kini merangkumi kira-kira 5% daripada keluaran domestik negara kasar di ASEAN. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga selaku pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN, memandangkan sektor logistik berperanan penting dalam memupuk pembangunan ekonomi, malah lebih tepat pada masanya untuk memastikan rangkaian logistik yang maju dan cekap kerana kesannya terhadap aktiviti ekonomi, daya saing kos perdagangan dan perhubungan rantaian bekalan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amelio bin Abdullah berucap demikian semasa pelancaran Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD dan laporan neutraliti kompetitif mengenai sektor logistik di ASEAN. Dalam konteks Brunei Darussalam, Suruhanjaya Saingan Brunei Darussalam CCBD berusaha bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk meningkatkan sinergi di antara saingan perundangan dan dasar saingan bagi meningkatkan keberkesanan pasaran dan memperbaiki kebajikan pengguna serta mengekalkan kewangan awam yang sihat. CCBD akan berusaha untuk terus melibatkan diri dengan pengawal selia yang berkaitan dan meningkatkan kesedaran mengenai dua laporan OECD. Kajian penilaian persaingan diharap dapat menjadi contoh kepada sektor lain dan menggalakkan penyertaan dimensi persaingan dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menambah bahawa OECD dan Sekretariat ASEAN telah memulakan projek tersebut 3 tahun yang lalu sebagai sebahagian daripada Pelan Tindakan Persaingan ASEAN ACAP 2016-2025 ke arah peraturan-peraturan yang lebih kompetitif dan mengelak gangguan persaingan dengan meningkatkan kecekapan pasaran. Projek tersebut adalah sejajar dengan inisiatif di bawah Pelan Tindakan Persaingan ASEAN 2025 yang berkaitan dengan mengurangkan pengawal seliaan, anti persaingan dan meningkatkan daya saing bagi perusahaan milik negara bagi meningkatkan persekitaran perniagaan dengan mewujudkan landasan perniagaan, memupuk perdagangan dan mengurangkan ketidaksamaan. Projek tersebut dilaksanakan oleh OECD dengan sokongan daripada Kumpulan Pakar ASEAN mengenai persaingan AEGC dan Kerajaan United Kingdom dengan pembiayaan daripada Dana Kemakmuran United Kingdom. Nilai jumlah perdagangan negara Brunei Darussalam pada bulan Jun 2021 dicatat sebanyak 3,154.9 juta ringgit iaitu peningkatan 108.6% daripada 1,132.6 juta ringgit pada bulan yang sama tahun lalu. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Jun 2021 meningkat sebanyak 70.5% berbanding dengan bulan Mei 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menjelaskan jumlah ekspor meningkat sebanyak 145.8% tahun ke tahun kepada 1,320.7 juta ringgit berbanding tahun lalu. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan juga ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Manakala pasaran ekspor utama pada bulan Jun 2021 adalah Singapura 27.4%, diikuti Republik Rakyat China dan Jepun.
Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada RM1,834.2 juta pada bulan Jun 2021 berbanding tahun lalu. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian yang sebahagian besarnya digunakan sebagai input bagi penghasilan produk petrokimia. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan kimia. Manakala sumbangan terbesar mengikut rakan dagangan ialah Arab Saudi, diikuti Rusia dan Malaysia. Sementara itu, peratus tertinggi mengikut mod pengangkutan adalah mod pengangkutan laut, diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan penuh IMTS bagi bulan Jun 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JEPS di www.deps.gov.pn. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Dakwah Islamiyah telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ketika negara dilanda penularan wabak COVID-19. Rancangan-rancangan keagamaan seperti bacaan surah Yasin, cara sembahyang sunat taubat dan lafaz-lafaz istighfar telah disiarkan agar masyarakat di negara ini mengamalkannya sebagai santapan rohani khususnya ketika menghadapi pandemik COVID-19. Inisiatif-inisiatif tersebut dikongsikan pagi tadi oleh Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah semasa wawancara rampai pagi. Menurut Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pusat Dakwah Islamiyah juga menerbitkan beberapa buah buku, antaranya buku panduan menghadapi wabak penyakit, doa-doa dan panduan istighfar serta panduan sembahyang sunat taubat. Pusat Dakwah Islamiyah juga telah tugaskan dan telah membuat diskusi halaqah ilmiah secara maya sebagai satu platform kepada para dai Pusat Dakwah Islamiyah untuk membuat latihan yang berterusan bagi menguraikan topik isu-isu semasa. Dalam pada itu juga Pusat Dakwah Islamiyah juga terus membudayakan bacaan Al-Quran itu, surah-surah Yasin, bacaan Rafiqul Abbas, semuanya secara maya yang mana bertujuan untuk memohon keberkatan agar pandemik ini akan cepat berlalu dari negara bumi ini, insya-Allah. Universiti Teknologi Brunei UTB dianugerahkan penarafan 5 Plastar di atas kecemerlangannya oleh Kwako Curly Simmons QS, sebuah peneraju dunia dalam analisis pendidikan tinggi yang berpusat di United Kingdom. Ia adalah buat pertama kali dalam sejarah UTB sekaligus meletakkannya antara 15 universiti di dunia dan satu-satunya universiti di Asia Tenggara yang menerima anugerah QS 5 Plastar yang berprestij. Anugerah tersebut telah mengiktiraf universiti antaranya sebagai destinasi elit bagi pelajar dan fakulti terbaik di seluruh dunia dan mengiktiraf kecemerlangan penyelidikan UTB, kualiti dalam pengajaran, pengalaman globalisasi bagi pelajar dan keupayaan untuk memupuk bakat pelajar. Ini menunjukkan UTB dapat standing dengan universiti-universiti berprestij di seluruh dunia dan petunjuk yang jelas mengenai kemampuan UTB untuk memanfaatkan kekuatannya sebagai institusi yang berkaliber global. Anugerah tersebut diberikan setelah UTB menunjukkan prestasi yang luar biasa dan mendapat markah yang sempurna dalam 4 daripada 8 kategori yang dinilai, iaitu pengajaran, kebolehpasaran, tanggungjawab sosial dan keterangkuman. Bagi kategori tanggungjawab sosial dan keterangkuman, UTB menerima markah penuh sebanyak 50. Aspek lain yang membolehkan universiti mencapai markah berprestij ini termasuk kategori kekuatan program, kejuruteraan sivil dan struktur yang mana UTB menunjukkan prestasi yang baik mengikut laporan oleh QS. COVID-19 yang melanda global ketika ini telah memberi kesan yang mendalam dalam pelbagai aktiviti harian, namun ia tidak mematah semangat bagi sebahagian masyarakat dalam menghadapi cabaran yang wujud dari kesan tersebut. Usaha anak-anak muda dalam aktiviti kecergasan dapat diteruskan dengan kaedah yang berbeza. Satu-satunya cara bagi meneruskan kegiatan kecergasan adalah menerusi dalam talian. Sejak dikayahkan 6 tahun lalu, aktiviti Zoom 673 Kuala Blight dilaksanakan secara konvensional di dalam gimnasium. Namun senario itu berubah dengan kemunculan COVID-19 yang membataskan pergerakan
dan perkumpulan. Inisiatif ini adalah supaya mereka sentiasa aktif di rumah. Sebagai jurulatih, dengan adanya sesi virtual ini kami dapat masih berkomunikasi dengan ahli kami supaya mereka bersemangat untuk bersenam walaupun seorang di rumah. Sambutan orang ramai menggalakkan meskipun berdepan cabaran dalam pelaksanaannya. Sesi Zoom diadakan setiap hari pada sebelah petang kecuali hari Sabtu dan Ahad. Seorang lelaki tempatan ditahan bagi siasatan lanjut kerana didapati memiliki barang tegahan semasa sekatan jalan raya dijalankan oleh keanggotaan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas Pasukan Polis Diraja Brunei di kawasan Kampung Beribi semalam. Menurut siaran akhbar Pasukan Polis Diraja Brunei, semasa pemeriksaan dijalankan, lelaki terbabit berumur 34 tahun telah membawa 74 karton dan 7 paket rokok pelbagai jenama di dalam kenderaannya. Suspek dan barang rampasan telah diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut.